Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Yasmin di sini. Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk baharu 2.0 pembangunan produk. Okey, kita akan menghasilkan produk, okey, iaitu dalam tajuk 2.1. Okey. Okey, standard pembelajaran menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan, dan yang kedua, projek brief. Okey, kamu dah buat pun kajian keperluan pelanggan, kan? Dan kamu telah mencari beberapa orang responden, okey, seperti yang cikgu minta, okey, sekurang-kurangnya 10 orang responden. Kenapa 10? Supaya kamu dapat idea yang pelbagai untuk kamu mencari masalah inventif dan membuat penambahbaikan ataupun inovasi pada produk tersebut. Okey. Penghasilan produk ialah aktiviti menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Okey, apa maksud dia tu? Okey, maknanya apabila kamu dah kenal pasti produk yang akan kamu buat, penambahbaikan ataupun inovasi, okey, kamu hendaklah memilih prinsip inventif, okey, dan daripada prinsip inventif itu, kamu kena mengaplikasikan teknologi yang telah kamu pelajari, bermula daripada kamu tingkatan 1, tingkatan 2 sehinggalah ke tingkatan 3, iaitu teknologi yang terakhir kamu belajar itu mekatronik. Okey. Ini ialah proses penghasilan produk, okey, yang perlu dirancang dengan teliti dan sistematik dari peringkat permulaan sehingga ke peringkat penghasilan produk. Okey, iaitu step pertama kamu kenalah, okey, mengedarkan borang kajian keperluan pelanggan kepada seramai mungkin responden, okey, yang boleh kamu edarkan supaya daripada analisis borang kajian, daripada jawapan-jawapan responden, kamu boleh fikirkan idea, okey, untuk kamu membuat penambahbaikan pada produk tersebut. Okey. Step yang kedua ialah penyelesaian masalah inventif. Okey. Step yang ketiga, menghasilkan projek brief. Step yang keempat, perencanaan idea. Step yang kelima, lakaran idea. Step yang keenam, penghasilan model. Step yang ketujuh, pengujian dan penambahbaikan. Dan step yang terakhir ialah pendokumentasian. 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Okey. Ini ialah borang kajian keperluan pelanggan dan di sebelah kanan ialah borang projek brief. Okey. Kamu telah pun hasilkan, okey, dan kamu telah pun edarkan borang kajian keperluan pelanggan ni. Okey. Okey, daripada hasil analisis borang kajian pelanggan yang telah diisi oleh responden, apakah produk yang memberi idea kepada kamu untuk diinovasi? Okey, yang tu kamu kena fikirkan dalam banyak-banyak borang kajian keperluan pelanggan. Setelah kamu analisis, apakah produk yang memberi idea kepada kamu untuk diinovasi? Okey, pastikan masalah inventif pada setiap borang tersebut adalah masalah yang akan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, maknanya bukannya untuk keperluan secara individu, tetapi untuk secara majoriti ataupun menyeluruh. Okey, seterusnya, tip B1 menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan. Okey, setelah kamu dah kenal pasti produk apa yang akan kamu pilih untuk diinovasi, okey, jadi cikgu nak kamu pilih nama produk tersebut, tulis nama produk tersebut dan nyatakan fungsi produk tersebut.
Okey, maknanya dalam banyak-banyak idea tu, kamu pilih satu dan kamu tulis nama produk tersebut dan kamu nyatakan fungsi produk tersebut. Okey? Setelah kamu nyatakan fungsi produk, okey, cikgu nak terangkan kamu proses-proses penyelesaian masalah inventif. Okey. Pertama, seperti yang cikgu cakap tadi, kamu dah kena pasti masalah inventif pada produk. Okey. Setelah kamu kena pasti masalah inventif pada produk, kamu bina model fungsi. Ingat tak lagi model fungsi yang kamu dah belajar masa tingkatan 2. Okey. Dan seterusnya, kamu buat analisis berantai, punca kesan, okey, untuk mencari punca masalah dia. Okey, masalah tu berpunca pada mana? Okey. Dan seterusnya, tentukan jenis pencanggahan fizikal. Ingat dah lagi, pencanggahan fizikal, pemisahan masa, pemisahan ruang. Okey, dan seterusnya, pilih prinsip inventif yang sesuai. Dan yang terakhir, hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey. Ini ialah gambar rajah yang menunjukkan komponen pada berus kasut. Okey, ini adalah contoh dalam buku teks lah. Okey, kamu boleh tengok. Okey. Komponen yang berfungsi dalam sepasang kasut ni. Okey, apa dia yang ada? Okey, yang pertama, berus kasut untuk produk tersebut. Dan yang kedua, kasut. Okey. Okey, berus ada apa? Pemegang berus dan juga rongga. Maknanya, rongga memegang, pemegang berus memegang rongga dan rongga memegang berus. Okey, cikgu nak kamu hasilkan ataupun kamu lakarkan model fungsi. Okey, model fungsi, kamu lakarkan model fungsi ni seperti yang contoh yang ada di sini. Okey, dalam buku teks kamu pun ada contoh. Okey, tangan memegang pemegang berus memegang rongga, rongga memegang gam memegang berus. Okey, dan kamu kena ingat garisan-garisan interaksi ni berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, normal macam mana, bermasalah macam mana. Okey. Seterusnya, selepas membuat model fungsi, kamu kena buat apa? Analisis berantai punca kesan. Jadi semua adalah proses yang kamu kena buat sebelum kamu teruskan dengan projek brief. Okey. Analisis berantai punca kesan. Okey, ni analisis, contoh analisis. Okey. Daripada masalah tadi ni, berus kasut kan memakan masa yang lama. Okay. Kasut masih tidak berkilat selepas mengkilap. Mengapa? Air dan habuk masih melekat pada kasut. Mengapa? Krim kasut tidak tersebar sekata. Mengapa? Tekanan ketika menggilap tidak seragam. So, kita guna tangan kan? Mengapa? Daya yang digunakan untuk menggilap tidak seragam. Mengapa? Mengejar masa dan tangan menjadi semakin lengur sebab kita guna tangan. Okey? Okey, bila kita dah buat analisis berantai punca kesan, barulah kita boleh mencadangkan prinsip inventif. Tapi sebelum kita mencadangkan prinsip inventif, kita kena tahu dulu. Okey, masalah tersebut adalah masalah pemisahan masa ataupun pemisahan ruang. Okey, ingat tak lagi pemisahan masa dan pemisahan ruang? Okey, pemisahan masa ialah masalah berlaku di kemudian, maknanya bukan di masa tu. Dia berlaku selepas. Okey, kalau pemisahan ruang, masalah tu berlaku pada masa sekarang, pada masa tersebut. Okey. Okey, itu beza pemisahan masa dan pemisahan ruang. Okey, oleh itu kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang dipilih. Kenapa pemisahan ruang dipilih? Kerana kita hendak memberus kasut. Okey, dan kita pengguna hendak memberus kasut, tetapi dalam masa yang sama pengguna tidak mahu tangan mereka lenguh dan mereka hendak apa? Berus itu diberus secara sekata. Selepas kita tengok dalam pemisahan ruang prinsip-prinsip inventif dan kita pilih cadangan prinsip inventif yang mana sesuai untuk kamu guna ataupun untuk kamu apply, untuk kamu aplikasikan kepada cadangan penambahbaikan kamu nanti. Okey, contohnya macam
Dan kamu lihat ni, pengantara, okey, memperkenalkan komponen baru untuk membantu pelanggan. Apa dia komponen baru tu? Mestilah berus yang boleh berputar dan mempunyai laju yang seragam. Maknanya nak tambah apa? Komponen baru apa? Motor berkuasa elektrik. Kita guna tangan kan? So kita nak guna elektrik. Dan yang kedua, cadangan besi inventif tidak simetri. Mengubah bentuk kepada simetri atau tidak simetri. Okey, komponen yang mempunyai reka bentuk bulat dan simetri akan berputar. Okey, berputar dengan seragam dan stabil. Maknanya masa ni bila kamu dah keluarkan, kamu dah ada cadangan besi inventif tu, kamu dah boleh nampak dah. Kamu dah boleh. Sebelum kamu buat lakaran pun, idea tu dah nampak dah macam mana nanti nak pegang kat mana, macam-macamnya. Bila dah kamu dah tetapkan besi inventif apa yang akan kamu guna, maka langkah seterusnya ialah proses perbincangan awal. Okey, itu project brief lah. Maknanya kamu buat perbincangan dengan pelanggan dan mereka bentuk. Okey, bagaimana kamu nak terjemahkan idea kamu melalui lakaran tersebut. Okey, yang ni kita akan masuk kemudian pembelajaran kita yang kemudian, yang seterusnya nanti kita teruskan. Okey, jadi buat masa sekarang apa yang kamu kena buat? Pertama, kamu kena menyatakan nama produk dan fungsi produk tersebut. Yang kedua, kamu hendaklah kamu buat model fungsi. Okey, kamu buat model fungsi. Selepas model fungsi, kamu buat analisis punca kesan. Okey, selepas analisis punca kesan, okey, barulah kamu teruskan dengan menetapkan kaedah pemisahan apa? Pemisah ruang ataupun pemisah masa. Setelah kamu tetapkan pemisah ruang atau pemisah masa, barulah kamu pilih prinsip inventif yang akan kamu aplikasikan pada produk tersebut. Okey, banyak kerja. Okey, dalam 4 kerja ni cikgu nak kamu siapkan dan kamu tulis dalam buku tulis kamu. Okey, kamu snap gambar hasil kerja kamu dan kamu upload dan attach dalam Google Classroom. Dan turn in lah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.